Hai semua dan selamat pagi serta selamat kembali ke PDPR Pendidikan Moral tahun 5. Untuk pagi ini kita akan belajar unit 12 iaitu kerjasama dan tajuk yang akan kita belajar adalah masyarakat sepakat hidup berkat. Dan sebelum kita mula, cikgu nak kamu semua buka buku teks iaitu dari 112 hingga 113. Sebelum kita mula, cikgu nak bagi tahu kamu apa maksud kerjasama ini, definisi kerjasama ni. Jadi, kerjasama ini bermaksud yang pertama, melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan semua. Dan yang kedua, usaha yang baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu, komuniti, masyarakat atau negara untuk mencapai kesejahteraan sesuatu matlamat. Sekarang kita beralih ke buku teks. Kita nak baca dan perhatikan bersama-sama tentang gambar dalam buku ini. Masyarakat Sepakat Hidup Berkat. Persatuan Penduduk Bandar Saujana mengadakan program Dunia Sains untuk golongan kanak-kanak. Saya, Ahli Kelab Anak Muda Bandar Saujana menjalankan tugas bersama-sama dengan Persatuan Penduduk untuk menjayakan program ini. Sebelum program, Ahli Persatuan Penduduk bersama-sama dengan sukarelawan program membuat bancian ke setiap rumah untuk mengetahui minat kanak-kanak. 2. Ahli Persatuan Penduduk dan Ahli Kelab Anak Muda mengadakan mesyuarat bersama-sama untuk merancang aktiviti program. 3. Ahli Kelab Anak Muda bekerjasama dengan sukarelawan untuk mengedarkan brosur program. 4. Penduduk setempat membuat persiapan dewan bersama-sama dengan sukarelawan program. Okey, muka surat 113. Semasa program, saya bersama-sama dengan ahli jawatankuasa program membantu pendaftaran peserta. Kedua, saya bekerjasama dengan ahli jawatankuasa makanan untuk mengagihkan makanan supaya beban kerja mereka dapat dikurangkan. 3. Saya bersama-sama dengan jawatankuasa aktiviti menjalankan sesi pengurusan diri. Okey, selepas program. Nombor 1, kami berganding bahu dengan ahli kelab anak muda yang lain membersihkan dewan. 2, kami bersama-sama dengan kaum wanita menyediakan minuman dan makanan kepada ahli jawatankuasa program. 3, kami bekerjasama dengan ahli jawatankuasa menghantar borang maklum balas program kepada peserta melalui email. Okey, sekarang kita sudah baca berkaitan dengan program ini iaitu sebelum, semasa program dijalankan dan selepas program dijalankan. Dan kita sudah baca dan kita sudah faham tentang aktiviti ini. Sekarang kita nak beralih ke soalan dia. Nombor 1, senaraikan contoh amalan kerjasama yang terdapat dalam petikan. Dekat sini soalan itu mahu kamu senaraikan amalan kerjasama yang terdapat dalam petikan. Okey, kita tengok contoh yang cikgu tulis. Bersama-sama membuat bancian ke setiap rumah. Ini ada dalam kotak sebelum program. Mengadakan mesyuarat bersama-sama, membuat persiapan dewan bersama-sama. Ini adalah contoh amalan kerjasama. Selain itu, kamu boleh tambah iaitu semasa program dan selepas program di dalam kotak di bawah. Okey? Cikgu buat sikit saja dan yang selebihnya kamu tambah. Nombor 2, mengapakah kamu patut bekerjasama dengan anggota masyarakat untuk menjayakan aktiviti program? Kenapa? Agar program yang diadakan berjalan dengan lancar dan sekaligus dapat mengeratkan silaturahim antara siapa? Antara penduduk di situ dan juga ahli jawatankuasa yang lain. Okey? Dan nombor 3, apakah yang akan berlaku jika kamu sebagai ahli kelab anak muda mengabaikan amalan kerjasama? Jawapan yang cikgu dapat beri sini, program yang diadakan tidak akan mendapat sambutan. Ya, ini betul. Dan nombor 2, perhubungan antara jiran atau orang sekeliling tidak akan menjadi rapat bersama dengan anggota-anggota lain. Ini adalah kesan kalau kamu tidak mengamalkan amalan kerjasama. Okey? Dan kalau sudah siap, kita beralih ke buku aktiviti muka surat 68 dan 69. Okey. Ini adalah contoh dalam buku aktiviti kamu masing-masing. Boleh tengok. Nyatakan kepentingan amalan kerjasama dalam hidup bermasyarakat.
Situasi yang pertama, kamu tengok mereka memasang kemah untuk jamuan makan. Dan kepentingan amalan kerjasama, memasang kemah dapat disiapkan dengan cepat dan hubungan masyarakat bertambah erat. Okey, ini betul. Dan nombor 2, tengok gambar nombor 2 tu. Puan Gina, tolong tengokkan rumah saya. Saya ingin pulang ke kampung. Cara bekerjasama adalah membantu menguasai rumah anggota masyarakat ketika mereka pulang ke kampung. Kepentingan amalan kerjasama ni, apa kesan dia kalau kamu menurut turut sama dalam memberi kerjasama? Rumah anggota masyarakat selamat daripada dicerobohi. Okey, ini jawapan nombor 2. Dan nombor 3, cara bekerjasama memberi sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan dengan mengadakan jualan amal. Memberi sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan. Jadi kepentingan dia, kebajikan orang-orang tua terpelihara. Kebajikan, kamu tahu kan kebajikan? Kebajikan ni dari segi makan minum mereka cukup. Selain itu, keperluan mereka seperti pampers, selimut, pakaian dan barang-barang keperluan lain cukup. Itu maksud kebajikan. Okey? Dan yang keempat, membantu menjana pendapatan anggota masyarakat, dan kepentingan dia adalah menambah sumber pendapatan anggota masyarakat. Okey, ini adalah contoh jawapan. Cikgu harap kamu semua boleh faham, bukan sekadar tulis, tengok dan tulis, tetapi faham macam mana, kenapa kepentingan amalan kerjasama ini penting. Okey, sekarang kita beralih ke muka surat seterusnya. Fahami situasi, kemudian jawab soalan. Nombor 1, sebagai anggota masyarakat, wajarkah kamu memberikan kerjasama untuk membantu keadaan di atas? Mengapa? Okey, jawapan dia, wajar kerana dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda anggota masyarakat. Harta benda tu yang mana satu? Kereta, rumah. Tengok kereta tu kena hempap oleh pokok tu kan? Okey, nombor 2, nyatakan 3 cara kamu dapat memberikan kerjasama apabila melihat keadaan di atas. Menghubungi pihak bomba. Kedua, menghubungi pihak pertahanan awam. 3, menghubungi pihak tenaga nasional berhad. Okey, seterusnya, nyatakan 4 implikasi jika kamu mengabaikan sikap kerjasama ini. Anggota masyarakat yang terlibat sukar untuk diselamatkan. Nombor 2, kemudahan infrastruktur terganggu. 3, berlaku kesesakan jalan raya. Dan keempat, anggota masyarakat berasa tersisih. Faham kan kenapa? Apa yang terjadi kalau sikap kerjasama ini tidak diamalkan, tidak dipraktikkan, kamu biarkan saja. Inilah yang akan terjadi. Yang negatif dia. Okey, dan kalau sudah faham, tahniah. Dan cikgu ingin ucapkan terima kasih kerana berjaya mengikuti PDPR cikgu pada pagi ini. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.